Assalamualaikum, selamat pagi. UMW Toyota telah melancarkan Toyota Vios GRS. Dan S tu maksud dia sport. Betul ke dia sport? Tunggu saya mandi dulu. Percaya atau tidak, perlumbaan Vios Challenge sudah masuk musim keempat. Dan akhirnya UMW Toyota telah menghasilkan satu lagi varian yang lebih tinggi daripada varian G, iaitu Vios GRS. Toyota Vios GRS ini sebenarnya ialah varian GR yang pertama di Malaysia. Vios GRS ini sebenarnya berdasarkan Vios 2021 yang telah di-faceliftkan. Sistem gantungan ataupun suspension dia ditala oleh kolaborasi jurutera-jurutera Toyota daripada Malaysia dan juga Thailand. CVT dia pula ditala balik oleh engineer-engineer Toyota di Jepun, dan body kit ini pula khusus untuk GRS yang hanya ada dalam pasaran Malaysia, Philippines dan juga Vietnam. Tetapi semasa pelancaran Vios GRS hari itu, Malaysia ialah negara yang pertama menerima model varian ini. So, launch di hari itu sebenarnya ialah sebuah pelancaran global. Technically, daripada segi enjin dia sama saja. Enjin 1.5 liter NRFE dual VVTi double overhead cam 16 injap. Dia menghasilkan 107 PS pada 6000 RPM dan 140 Nm pada 4200 RPM. Saya rasalah kan, kalau boleh lah kan, Toyota at least boleh tukarlah menatang cover ni kepada yang GR sikit. Yang ini nampak budak sekolah sangat lah. Enjin okey tak tukar sebab memang orang nak durability dengan reliability enjin Toyota. Tapi at least cover ni lah tukar pada yang GR Sport sikit. The jewel of Vios GRS, permata dia ni, bukan permata yang hilang, permata dia ni ialah sebenarnya sistem transmisi GRS. Jika Vios Vios varian biasa menggunakan transmisi CVT dengan 7 virtual speed, untuk GRS ini dia masih menggunakan transmisi CVT tetapi dengan 10 virtual speed. Apa yang Toyota lakukan ialah transmisi ini dihantar balik ke Jepun, dan engineer di Jepun dia olah balik, dia tune balik untuk hasilkan 10 speed CVT gearbox khusus untuk Vios GRS. Tayar dia yang saya nampak ni Proxus TR1 saiz 205/45 R17. Dan kalau kau nak tahu, ini ialah tayar stock standard Vios yang paling besar dalam dunia. Dari pergi segi luaran pula, paling penting GRS ini tak nampak abang. Bumper depan memang dah ada ciri-ciri GR Yaris, dan dengan honeycomb mesh dekat depan ni. Lampu memang Vios sekarang ni dah datang dengan lampu LED, siap dengan DRL LED juga. Memang cantik lah depan daripada depan saya. Dan ada chromatic effect dekat sini, nampak premium. So, terpulang pada anda, looks can be very subjective. Pada pendapat saya, yang ini
just nice. Tak overboard, taklah simple sangat. Di belah tepi pula, kita ada satu GR badge kat tepi. Wing mirror warna hitam, door handle warna hitam, dan ada side skirting kat bawah ni yang berakhir dekat sini. Dan jika anda keluarkan mikroskop anda akan nampak dia tulis 10 speed, 10 kelajuan. Kenapa dia letak kat sini? Wallahualam bisawab. Bahagian dalam dia ni saya rasa kudos untuk tim yang buat development interior cabin Vios GRS, kerana dia betul-betul nampak special. Seat depan dua-dua ni ialah jenis sport seat dengan bucket, menggunakan leather, kulit dan juga sweat. Siap dengan rib stitching lagi. Dekat headrest dia ni pun ada logo GR yang memang nampak cantik. Dan kemudian steering wheel dan juga gear knob, kedua-duanya juga dibalut dengan kulit dengan rib stitching lagi. Pada bahagian meter pula, dia menggunakan meter Optitron warna merah dengan needle jarum dia tu pun merah. Kemudian kita ada screen multi info display dekat situ. Dekat situ pun ada GR animation. So bila kita start engine, we are being reminded that this is a Vios GRS. Daripada belakang pula, Vios GRS ini ada boot lid spoiler warna hitam, ada badge GR dekat situ, bumper dengan insert hitam dan diffuser. Masih lagi tak ada exhaust cutout, exhaust masih lagi simpan dekat bawah. Dan frame plate warna hitam GR ni smart no. Paling penting sekali, saya nak pesan sikit dekat Vios owners. Ini fog light. This is your fog light. Ada dua kiri kanan. Do not use it sebab dia nampak cantik. This is only to be used during foggy days. Bila berkabus. Lu ada faham ke? Jangan on ini. Ini on masa kabus. Duduk sorang-sorang dalam kereta ni kita boleh buka lah Sekarang ni kita pun tak tahu kena pakai face mask ke, face shield ke. Apa yang selamat kita pakai lah. So dalam Toyota Vios GRS ni sebenarnya lebih kurang sama dengan Vios varian G, tetapi dengan penambahan-penambahan yang macam saya cakap awal tadi lah. Ada GR logo dan apa semua tu. Dan seat depan ni, dua-dua ni bucket seat yang menggunakan material leather dan juga sweat. Now, seat ni bukan seat nampak cantik Seat ni memang betul-betul berkesan sebab dia ada side bolster yang besar ni. Dan saya ni badan besar pun selesa duduk kat sini ni. Time corner, dia memang pegang badan saya daripada terbaling ke hulu ke hilir ni. So, kita tak payahlah nak membazir duit tukar seat. Seat dia ni dah memang sedap pun. Okay? Belah malam, lampu LED dia tu bukan setakat cantik, memang betul-betul berfungsi, memang boleh pergi jauh. Dan siap ada follow me home function lagi. Bila parking, saya tengok ada 3D panoramic view monitor. Siap ada gambar kereta ni sendiri kat belah tepi dia apa semua tu. Memang canggih lah. Then we also have a vehicle telematics system. Yang ini pun canggih. Dia bagi tahu kita penggunaan bahan api kita dan pelbagai cara lagi benda apa yang dia ada dalam tu, dalam telematics itu. Dan daripada segi fungsi moden yang saya suka, skrin 7 inci kat depan ni, touch screen 7 inci ni siap dengan Apple CarPlay, Android Auto. Kelengkapan keselamatan lebih kurang sama dengan variant G. Kita ada 7 beg udara, kita ada vehicle stability control, we have traction control, hill start assist pun dia ada, pre-collision system pun dia ada, blind spot indicator dia ada supaya kita tahu ada motor ke kiri kanan kita, dan lane departure alert. Dia bagi warning kalau kita keluar daripada laluan. Alright. Ini yang betul-betul, dua benda ni pada pendapat saya yang betul-betul penting anda kena tahu pasal Vios GRS. Nombor satu, sportier suspension. Now, ini bukan suspension dia boleh ambil dekat kedai ke apa semua, tidak. Sistem gantungan ini dibuat balik oleh gabungan jurutera Thailand, Malaysia dan juga Jepun. Okey. Now, Thailand sebab Toyota ada R&D dekat sana lah. Okey. Dan Malaysia pun ada sekali. Okey, apa yang dia buat? Diameter tube damper dia tu, penyerap hentak tu lebih kecil, dan gelung dia tu, dia punya coil spring tu
lebih sikit daripada yang dulu. Bermakna dia lebih keras, dia lebih responsif. Tetapi dia tetap masih lagi selesa. Bab tu yang saya suka tu. Kereta ni high speed cornering, lebih stable, lebih solid. Tayar dia pun lebih grip. So dekat jalan raya biasa, kereta ni memang lebih menarik dekat corner. Okay, itu sistem suspension dengan tayar lah. Memang betul terbukti lah yang ni. Dalam bandar, nampak? Dia masih lagi selesa. Boleh diterima akal lah. Tak adalah memantul-mantul kan. Tak ada. Dan steering dia ni pun, feedback dia ni pun lebih bagus. EPS, Electric Power Steering ni, feedback dia lebih bagus. Tetapi saya diberitahu ini bukannya pasal GRS. Vios facelift memang dapat EPS yang ditala kembali supaya lebih responsif. Which is true, memang betul pun. Lebih sedap yang ini. Dan akhirnya, benda paling penting sekali, ialah transmisi 10 kelajuan CVT benda ni. Now CVT sebenarnya tak ada gear, so dia tak ada kelajuan. Tapi kita boleh reka kelajuan tu, kita letak macam senggat, kita lock dia dekat certain tempat supaya dia boleh bagi 5 ke 7 ke, dalam kes ni 10 speed. Bunyi dia macam ejen kowe nak jual barang lah kan. Tapi itulah sebabnya kenapa saya kerja ni. Saya dapat test produk-produk ni. Dan pada pendapat saya, 10 speed CVT tu ada fungsi dia. Vios GRS datang dengan 3 mod pemanduan: normal, eco dan juga sport. Dalam sport mode, tekan butang kat bawah ni, memang dia rasa lebih responsif. Boleh rasa dia nak pergi tu. Sebab RPM dia naik lebih tinggi, CVT dia lebih agresif. Tetapi paling bagus Vios GRS ni bila kita masuk sport mode, kita masuk manual untuk gunakan 10 speed tu. Guna dia ialah, enjin kereta ni dia ada power band. Power band maknanya tenaga dia hanya ada antara RPM ni ke RPM ni. Kereta ni saya rasa dalam 4,000 ke 5,500 lah. Lepas tu dia dah tak ada power dah, dia dah flat. Bawah daripada tu dia lambat nak naik. So kena main gear-gear ni. Kalau kita tak ada, kalau kita masuk mode auto, CVT auto, kerja kita tekan. Jadi lambat kadang-kadang tau. Bunyi pun dah macam vacuum cleaner. So dengan ada gear ni, we can drop. Adalah dengar bunyi intake tu sikit. Dan bila kita upshift, laju cepat macam DSG gearbox pun ada. So dengan adanya manual mode ni, saya dapat make sure jarum RPM tu, engine tu sentiasa ada dekat power band tu, so that I can come out of the corner really fast. Dan saya ada gear, nisbah gear yang sesuai untuk apa jenis keadaan jalan raya. Virtual speed ni memang sampai 10 pun. Tapi terus terang cakap, bila saya jalan kat jalan-jalan raya Persekutuan ni, tak adalah saya nak pakai sampai 10 speed tu. Tak sampai pun. Bila jalan yang berkabingkuk ni, saya banyak pakai 3, 4, 5, 2, 3, 4 gitu je lah. Yang speed 7, 8, 9, 10 ni lebih pada overdrive ya, untuk highway ke apa. Yang penting sekali, apa pun keadaan jalan raya, berbukit ke apa ke ini ke, dengan 10 virtual speed, there is one gear for that situation, for that moment. Dia tetap ada. So, betul boleh masuk auto mode sebab dia tetap CVT, whatever. Tapi try lah, okay? Terus, terang saya akan cakap, dia akan mengukir sedikit senyuman di bibirmu itu. Saya taklah kata kereta ni hebat macam GR Yaris tu. Taklah. Tengoklah harga dia berapa kan, bawah 100,000. Tapi untuk sebuah kereta standard, datang daripada kilang dan macam ni sporty, untuk harga tu, pada pendapat saya hebat benar lah tu. Dia bukannya jenis gearbox macam CVT biasa dia letak sport mode tu, tak. Yang ini betul-betul dia re-engineer balik supaya dia berfungsi secara sporty. Bagus Toyota. Akhirnya you did something good to the Vios. Okay, the Vios truly deserves this. Memang Vios ni sepatutnya dah ada dah, GRS ni dah lama dah. Sebab ini antara kereta paling popular dekat rantau ASEAN. And now the enthusiast, orang-orang yang minat motorsport ni, adalah juga sebuah kenderaan yang menarik untuk diorang beli. Okay, now harga dia ni RM95,294 atas jalan tanpa insurans dan juga tanpa cukai SST. Insentif cukai SST ni nak habis. So korang kenalah cepat-cepat pergi
Pilihan warna cuma ada dua saja, brother ya. We have platinum white pearl yang kita orang pakai sekarang ni, dan juga warna merah red mica metallic. Yang tu garang tu. Ya. So kesimpulannya, kereta ni bukannya setakat body kit saja ataupun tambah barang-barang, tidak. This car memang betul-betul sporty dengan suspension yang dia buat khusus, dengan gearbox yang dia dihantar ke Jepun untuk dia revise balik bagi 10 virtual speed. Berbanding dengan kompetitor dia, sebenarnya tak banyak kompetitor dia ni. Dia ada Honda CT-RS lah, yang hybrid tu lah. Yang ini bukan hybrid, yang ni lebih basic. Dia lebih fokus kepada handling dan juga keseronokan pemanduan dengan gear dia ni apa semua ni lah. Ya, dan juga bucket seat dia ni memang aku suka lah. Ada aku cabut letak dekat kereta aku ni kan. So itu dia, sekiranya kita nak mencari sebuah kereta yang simple, basic, dengan track record yang sangat bagus, murah nak maintain, jimat minyak, Vios. Nak sporty lagi sikit, Vios GRS. Sekian saja daripada saya, Hazil Samsuri. Sehingga kita berjumpa lagi. Drive safe, ride safe. Assalamualaikum. Hai, nak buat fun sikit. Macam naik tangga. Sistem suspension dia ni ditala oleh come on. Oh yeah, this car is fun. Tap on the brakes, downshift one gear, yay! There you go, see? Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.